Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Apa Cerita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni supaya korang dapat bantu kita orang untuk buat lagi banyak video. Apa tunggu lagi? Subscribe sekarang dan tekan lonceng. Jom kita mulakan. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Apa Cerita. So macam yang korang dah tengok dekat tajuk video ni, ya memang betul, aku nak cerita pasal kisah seram yang pernah terjadi pada aku. Dan kisah ni adalah kisah benar. Mungkin kisah aku ni lebih kurang macam kisah korang. Tak tahu kalau kemungkinan sama ke, atau korang ada nak kongsi cerita korang, korang boleh komen je dekat bawah. So aku tak nak tunggu lama-lama, aku nak cerita kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni terjadi kat aku, tak silap waktu aku tingkatan lagi lah. Waktu tu aku tengah solat, lepas tu ada orang sentuh aku, tarik baju aku daripada belakang. Waktu tu aku tengah solat, ada orang tarik baju aku daripada belakang. Yang peliknya, gap antara aku dengan ni akulah kan, kat belakang aku ni almari. Kau bayangkan macam mana dia rasa real tau. Bila dia tarik macam tarik betul. Tapi tarik bawah ni lah, tarik betul 2 kali. Waktu aku tengah solat tu lah. Dan aku tertanya-tanya apa benda tu. Kalau korang tahulah tu benda apa, aku nak korang komen dekat bawah bagi tahu. Sebab tak salah kalau kita share ilmu kan. Aku pun bukannya pandai sangat pasal benda-benda macam ni, cuma aku nak berkongsi pengalaman aku je lah. So benda ni berlarutan hampir beberapa hari lepas tu. Dan aku pun terasa pelik lah, sebab cara dia tarik tu memang real betul lah. Memang tak tipu, memang real. Sebab kalau korang rasa sendiri apa yang aku rasa, memang macam orang tarik lah, sampai badan pun bergerak ke belakang. Apa ni tak real kan. Kejadian ni pula selalu berlaku waktu aku solat maghrib ataupun isyak. Kalau asar, zuhur, subuh tu tak ada. Tapi waktu maghrib dengan isyak tu selalu berlaku. Jadi kalau ikut akulah, apa yang aku rasa, mungkin jin tu nak, antara je nak mengganggu aku solat ataupun je nak join aku solat kan. Tapi itulah, dia punya tarik punya kuat tu memang tak boleh tipu lah. Kalau korang pernah kena, korang tahu lah macam mana. Tapi memang real. Okay, tu kisah yang pertama. Tapi actually sebenarnya aku ada banyak lah kisah-kisah seram ni. Kalau korang nak aku teruskan buat video-video macam ni, korang komen je kat bawah. Aku tak kisah nak cerita dengan korang, selagi kita berkongsi ilmu. Dan benda ni pun tak salah kalau kita nak percaya, sebab mempercayai makhluk gaib tu antara benda yang kita kena percaya lah sebagai orang Islam kan. So okay, kita masuk ke kisah yang kedua. So aku tahu korang tak sabar. Kisah yang kedua ni pula berlaku waktu aku baru je pulang ke kampung. Waktu tu dalam, tak silap aku ni kisah sekolah rendah lah, macam dalam darjah 6 macam tu ke tingkatan 1. Waktu tu kita orang nak ambil beg daripada kereta, daripada bonet kereta, nak bawa naik ke atas rumah lah, rumah kampung kan, naik tangga. So aku angkat, sambil aku angkat tu aku toleh lah, aku tengok ke arah sebuah pokok pisang. Dan kat pokok pisang tu pula ada apa, satu kain putih. Kain putih tu panjang. So pelik gak lah, benda tu lama tau. Aku tengok, lepas aku tunjuk kat abang aku pun nampak. And aku pun tanya bapak aku lah, apa benda tu kan. Lepas tu bapak aku cakap, kemungkinan itu, kalau orang kan, kalau kampung, bila pokok tu berbuah, nanti diorang akan balut buah tu supaya binatang, monyet ke lotong ke tak makan. So aku pun curious lah, benda apa tu. Aku macam serious lah, kenapa diorang nak balut benda tu warna putih. First warna putih tapi panjang tau, balutan dia panjang. Selalunya kalau orang balut buah, dia akan macam, okay ini buah kan, dia akan balut je macam ni kan. Tapi masalahnya, kalau situlah buah, dia boleh balut panjang gila sampai bawah, tapi tak sampai ke cecah tanah lah. Benda tu maknanya ada gap dengan tanah. So masa berlalu, aku pun tidur lah kan. So lepas je bangun pagi tu, memang first benda yang aku nak buat, aku nak tengok benda tu. Sebab pagi-pagi tu, dalam subuh tu,
Aku pergi mandi, turun bawah. Lepas tu, lepas mandi tu aku pakai baju terus. Aku terus pergi dekat dengan kawasan tu. Dan aku tengok kat tempat yang sama, aku tak nampak pun balutan tu. Jadi nak dijadikan cerita lah, benda tu macam speechless tau bagi aku. Benda ni macam betul ke balutan tu semalam kan? Aku rasa tak, tu bukan balutan tu. Sebab aku rasa macam benda tu makhluk lah, dia menumpang kan kat situ. Sebab kalau kita nak kaitkan dengan cerita pokok pisang ni, macam-macam cerita, kisah-kisah seram yang pasal berkait rapat dengan pokok pisang. Aku tak tahu kenapa pokok pisang. Kalau korang tahu kenapa pokok pisang juga yang diorang ni pilih, aku nak korang cerita kat komen dekat bawah ke, kau nak DM aku ke. Sebab aku nak tahu, sebab ilmu aku pun tak banyak pasal benda-benda macam ni. Harap cerita tu mungkin ada relate dengan korang. So kalau korang pernah rasa, you know what I mean. Kalau korang tak pernah rasa, ambil pendapat daripada orang-orang yang pernah rasa. Kadang-kadang bukan sebab kita tak nampak sesuatu tu depan mata kita, maknanya benda tu tak ada. Faham? Tak semestinya kita nak tunggu kita nampak baru benda tu ada. Kadang-kadang benda yang kita tak nampak pun sebenarnya orang lain nampak dan benda tu ada. Okay, so guys, kisah seram yang ketiga ni pula, actually dia tak berkait dengan hantu tau. Tapi aku rasa benda ni seram sebab dia berkait dengan mimpi. Aku pernah mimpi, satu hari tu aku mimpi. Dia macam mimpi-mimpi biasa. Macam aku tengah bermimpi yang aku tengah buat kehidupan harian, benda-benda yang aku buat dalam kehidupan harian. Dan dalam mimpi tu sendiri aku tidur. Pelik kan? Kau bayangkan? Aku tidur dan aku tidur dalam mimpi. Pelik. Memang pelik. Lepas tu, waktu aku bangun je daripada tidur, ni yang terjadi di dalam mimpi tu lah. Aku bangun je daripada tidur, dekat dada aku ni ada macam, kau tahu kan, kalau kita luka, kita macam, kita punya, contohlah tangan aku ni luka, lepas tu kita nak kulit kita nak recover, kita akan ada macam apa tu, kudis-kudis tu kan, yang kita kopek-kopek tu. Kalau luka tu tak betul-betul kering, kita kopek, keluar darah kan. Benda tu ada dekat aku punya dada. So dalam keadaan aku terbangun daripada tidur yang aku tengah tidur, maknanya mimpi aku tu lah. Aku terbangun, aku cuba rasa ada macam kudis. Lepas tu aku kopek. Waktu aku kopek tu, darah tu memancut keluar. Dan waktu darah tu memancut keluar, aku, walaupun ni dalam mimpi, aku boleh rasa yang dada aku tu berlubang. Macam dada ni aku kopek, darah tu terpancut keluar dan berlubang. Real, serius aku cakap real. Walaupun dalam mimpi tu real, aku rasa memang betul-betul real. Rasa macam jantung tu berlubang dan darah tu terpancut, rasa macam nak pitam dan sesak nafas. Pada masa yang sama, rasa macam darah tu terkeluar. Kenapa aku tahu macam rasa keluar? Waktu contohlah ambil darah kan, aku ni jenis kalau ambil darah ni skeptik sikit kan. Bila doktor ambil darah, bila dia tarik keluar darah aku akan rasa macam benda tu sakin darah aku. Jadi aku akan rasa pitam sikit lah. Benda tu benda yang sama aku rasa. Jadi membuatkan benda tu real. Aku rasa betul-betul macam darah aku terkeluar dan terpancut. Dan pada masa yang sama, walaupun dalam mimpi, aku rasa sesak nafas. Walaupun dalam mimpi. Tak rasa pelik? Aku memang rasa pelik. Macam kan mimpi ni ada yang membawa petanda baik, ada yang mimpi tu mainan syaitan, ada yang mimpi tu dia nak menunjukkan sesuatu kan pada kita. Tapi jenis mimpi ni memang brutal lah. Memang aku rasa real. Macam darah tu betul-betul keluar daripada badan aku. Kepala aku waktu tu pitam habis, sesak nafas. Memang macam benda tu real life. So tiba-tiba azan subuh tu aku terbangun. Waktu aku terbangun daripada tidur tu, badan aku paralyzed dan aku still rasa yang aku ni sesak nafas. Waktu tu rasa tercungap-cungap. Dan bila kau fikir balik, benda tu macam how benda tu boleh terjadi dalam mimpi. Dan dia terlampau real sampai badan kita boleh rasa kesakitan dia. Kita boleh sentuh jari kita, deri kita boleh sentuh
betapa dalamnya luka tu, dan kita boleh rasa ada bendali keluar daripada badan kita. Lepas tu sesak nafas. Aku tak boleh brain tu, sebab tak faham sangat. Sebab itulah aku teringat benda tu sampai sekarang. Aku selalu terfikir, macam mana benda ni boleh berlaku? Of course dia kekuasaan Allah, dan semuanya berlaku disebabkan kekuasaan Allah, dan mesti ada hikmahnya, kebaikan ataupun keburukan. So tak tahulah, kalau korang jenis yang pandai, ada pengetahuan pasal menganalisis mimpi ni, korang boleh bagi tahu aku. Korang komen je kat bawah, apa the potential benda yang memberi makna dalam mimpi tu. Sebab aku curious kan nak tahu, sebab mimpi tu terlampau brutal bagi aku, terlampau real. Walaupun sekadar mimpi, dan mimpi tu yang buatkan aku ingat sampai sekarang macam mana walaupun dalam mimpi boleh rasa disakiti. I made a mistake last night. Maybe I can make it right. Yelah, selalu mimpi indah je kan. Kali ni mimpi tu, mimpi macam kena seksa betul lah. So yeah, that's all. Okay guys, aku dah ceritakan 3 kisah seram aku. 2 tu pasal hantu lah, yang ketiga tu pula pasal mimpi. So aku cuma nak tahu benda ni ada relate tak dengan korang. Korang pernah rasa ke tak benda-benda yang macam ni? Lepas tu aku nak korang, kalau korang tahulah jawapan-jawapan pada pertanyaan-pertanyaan aku tadi, aku terbuka hati, aku akan terima saja apa jawapan korang. Sebab aku pun tahu aku ni jahil. So apa salahnya kalau aku cuba ambil tahu, mana tahulah korang tahu. So it's the end guys. So terima kasih sebab menonton, support channel aku. Dan kau tengok wajah aku pakai ni, cantik tak? Cantik tak? Uish, ada gambar tanjak kat sini kan. Tak betul, aku simpan untuk lain cerita. Subscribe, komen, share, bagi pendapat korang. Yang terutamanya yang aku nak sangat korang share pasal benda-benda yang mistik-mistik macam ni, sebab aku pun jahil. So terima kasih guys kerana menonton, and see you in the next video. Bah. Tak, aku tak buat jump scare. Aku tak buat jump scare kat orang. Sorry.